Iman dia betul-betul tak ada keraguan kepada Allah SWT, kepada Rasul tak ada keraguan. Sebagaimana ini tunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pulang kedua, tahap lebih hebat wali-wali. Yang ketiga, syuhada. Tahap kedua tadi susah kan, sedikit dia dapat. Yang ketiga, syuhada. Golongan yang syahid, itu pun susah nak dapat. Senang nak syahid, susah. Bukan senang-senang. Lagi ada orang pergi apa, ajak ikut apa, ISIL kan, Islamic State di Iraq dulu, dekat Iraq dengan Syam. Ada kelompok buat apa, nak syahid, pergi sana bawa mereka. Kelompok sebenarnya ciptaan mereka juga. Ciptaan mereka nak memburukkan Islam. Sebab apa? Bila berlakunya kebangkitan Arab pada akhir 2010, awal 2011, dijatuhkan rejim-rejim di tanah Arab, rejim-rejim jahat yang zalim, pemerintah Arab dijatuhkan. Pada masa tersebut, selepas waktu tersebut, masyarakat Arab nak naikkan, mereka tak nampak kecuali negara Islam yang nak naikkan. Penyelesaian adalah kembali kepada Al-Quran Sunnah, kembali tegakkan negara Islam. Itu penyelesaian. Sebab tu pilihan raya dibuat, semua parti-parti Islam menang. Kita tengok banyak semua parti-parti Islam menang. Tapi Amerika tak ada diam, Yahudi tak ada diam. Dia kacau bilaukan negara-negara. Habis Mesir gaduh dengan tentera, Syria tak habis-habis lagi. Bashar tak turun-turun ni, dibuat pertemuan antara Sunnah dan Syiah. Sekali Yaman bertemu Syiah juga. Dan tempat-tempat lain sebenarnya sama macam tu. Berlaku pergolakan yang hebat. Kemudian ditimbulkan satu kelompok yang tak tahu asal usul dia daripada mana. ISIS. Setahun dua ni kita dengar, sebelum ni tak pernah. Tiba-tiba kelompok ni muncul di Iraq, muncul di Syria dengan persenjataan yang canggih, berjaya menguasai Iraq dan Syria, sebahagian Syria. Mana dia datang? Satu kelompok yang tak pernah kenal, tiba-tiba muncul dengan senjata yang canggih, boleh mengalahkan askar-askar dekat Iraq. Iraq ni askar-askar ni hebat, dibantu dengan Amerika pula. Tiba-tiba boleh kalah dengan ISIL atau satu. Mula nama dengan nama ISIS ataupun ISIL. ISIS ataupun ISIL. Kemudian dikeluarkan video-video dibuat jahat, bunuh orang, buat sembelih orang, macam-macam lagi lah kejahatan-kejahatan yang dibuat. Dan sekarang ni diubah nama ni kepada IS. IS ni bahasa Inggerisnya Islamic State, bahasa lainnya negara Islam, bahasa Arabnya Daulah Islamiyah. Kalau kita tak perasan lagi, maksudnya kita lambat sikit lah. Maksudnya ada perancangan yang begitu rapi nak memburukkan matlamat perjuangan orang-orang yang nak bawa Islam. Sebab apa? Bila gerakan-gerakan Islam satu dunia ni, dia nak bawa Islam, nak bawa apa? Daulah Islamiyah, nak tegakkan negara Islam. Sekarang kalau kita sebut dekat orang yang bukan Islam, kita nak tegakkan negara Islam, dia nampak tu, dia nampak IS tu, dia tak nampak benda lain. Kita kami nak bawa Islamic State, dia nampak apa? Nampak IS buat dekat Iraq, dekat Syam, dekat Syria. Dia nampak benda lain. Berjaya barang memburukkan pandangan masyarakat bukan Islam dan masyarakat Islam yang tak ada ilmu tentang negara Islam, tentang negara Islam. Dah buruklah. Kita tak tahu asal usul kumpulan tu daripada mana. Cuma kesihat golongan-golongan orang-orang muda, golongan yang tak ada ilmu tapi semangat join kumpulan tadi. Ramai yang tak ada ilmu, orang ilmu ngaji tak ada tapi semangat lebih. Bahaya juga tu. Ilmu tak ada tapi semangat. Orang sebut jihad lawan mereka, mereka tidak tahu. Yang dilawan bukan yang mereka, dibunuh orang Islam juga. Itu masalah. Tak tahu muncul. Kata jihad dan sebagainya, mati syahid dan sebagainya, tapi tak tahu muncul. Habis.
anak-anak muda kita kesian. Perancangan mereka digunakan nama yang baik untuk benda yang buruk. Sebab Ibn Hasan Al-Banna sebut dalam usul Ishirin dia, antara salah satunya al-i'tibar bil musammayat la bil asma. Kita nak menetapkan ketetapan kita keputusan kita terhadap suatu benda, penilaian kita dengan hakikat benda tersebut, bukan dengan nama. Kita nak tengok, kita nak nilai satu benda, kita tengok hakikat dia, bukan nama dia. Sebab apa? Nama, orang boleh letak nama yang baik, padahal hakikat yang buruk. Benda yang baik, orang boleh letak nama yang buruk, tapi hakikat dia baik. Contoh riba, orang letak nama faedah, orang letak nama bunga, nampak cantik je, padahal haram. Pakai tudung labuh, orang benda baik kan? Orang kata ketinggalan zaman, jumud. Pakai jubah ni apa? Ketinggalan zaman. Dilabel dengan label yang tidak baik. Sebab tu Ibn Hasan kata kita nak betul penilaian kita tengok hakikat dia, bukan tengok pada nama label dia. Jadi pada hari ini kita di zaman fitnah, kena doa pada Allah Subhanahu Wa Taala moga kita diselamatkan pada zaman yang penuh fitnah ni, dan kita tempatkan bersama golongan-golongan yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila baca surah Fatihah tu penuh dengan pengharapan, bukan baca musuh. Kita baca tu kita harap sungguh kita bersama dengan golongan-golongan yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah